So bismillahirrahmanirrahim, kita start ya. Okay, so selesakan diri, baca doa. Harapnya suara saya jelas jelas Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita start soalan yang pertama untuk soalan satu lah. Soalan 1A ni dia ada nombor 1 dan nombor 2. So apa-apa pun sebelum jawab soalan limit, try substitute dulu dia punya nombor yang dekat sini kan. So try substitute, kita akan dapat 9 tolak 9 dekat bahagian bawah, 3 tolak 3 lah. So ini akan dapat 0/0. So bila dapat 0/0, sama ada kita factorize ataupun conjugate. Dan jika melibatkan modulus, ni special case lah, jika melibatkan modulus, buka modulus tersebut. Okay, so saya percaya cikgu-cikgu kamu semua pun dah ajar macam mana nak buka modulus dengan betul. So yang pertama sekali adalah kita bukakan modulus dia. Saya tukar pen warna biru. So define dulu modulus ni. So kita ada bukaan yang positif dan juga bukaan yang negatif like this. So untuk yang positif ni x greater 3, untuk yang negatif x less 3. Okay, so kemudian kita ada boleh letak equal kat mana-mana lah. So untuk soalan ni bergantung kepada pemeriksa sebenarnya dia nak bagi markah tak dekat definition modulus tu. Kadang-kadang dia tak bagi markah dekat bahagian ni tau. Dia bagi markah dekat masa awak substitute tu, awak pilih yang mana, yang positif ke negatif. Macam tu, okay. So daripada definition ni, sebab dia nak 3 daripada kiri, so obviously kita akan ambil yang negatif sini. Okay, so kita masukkan dalam limit kita. So limit x approaching 3 daripada kiri, 9 tolak x squared over negatif x tolak 3. So each step yang kita buat, kita try check dekat tepi ataupun dekat kertas conteng ke, kita try masukkan balik limit tu. Setiap step yang kita buat selepas kita buat perubahan lah. Contoh kat sini, perubahan yang kita buat adalah modulus kita dah pilih negatif x tolak 3 kan. So bila saya substitute ni, saya masih dapat 0/0. Maksudnya, belum settle lagi lah. Ada something lagi yang kita kena ubah. Okay, so kita dah ubah dekat bawah, maka kita try ubah dekat bahagian atas. So yang bahagian atas tu, kalau saya conteng dekat tepi sini, saya try pusingkan dia, saya dapat negatif x squared plus 9, betul? Daripada 9 tolak x squared tu, saya pusingkan dapat negatif x squared plus 9. So, saya faktorkan negatif tu daripada x squared supaya saya boleh tekan kalkulator dengan baik untuk factorize. Okay, so bila faktorkan negatif tu, kita dapat macam tu lah. Dan jika kita tekan kalkulator untuk x squared minus 9, kita akan dapat x minus 3, x plus 3. So kita masukkanlah dalam kita punya jalan kerja sini. So limit x approaching 3 daripada kiri. So kita ada negatif x tolak 3, x tambah 3. So dekat bahagian bawah ada negatif x tolak 3. So daripada sini kita potonglah mana yang boleh potong. So negatif tu boleh potong, and then bracket x minus 3, everything. The whole bracket boleh potong. So kita tuliskan balik apa yang tinggal. So limit x approaching 3 daripada kiri ada x tambah 3. So then kita substitute lah. Kita ada 3 tambah 3, kita dapat 6. Okay, macam tu. So pemarkahan dia, so dekat sini markahnya, Haris Hakimi terpicit ke? Terpicit yang raise hand tu ke? Kan ada soalan nak tanya. Kalau segan nak cakap, type je dekat chat tu ya. Apa tadi ya? Oh, markah pertama. Okay, so markah pertama awak dekat bahagian sini, awak pilih ni ada K1. And then markah kedua dia bagi dekat sini, benda yang dia dah simplify ni. And then markah ketiga dapat jawapan. Jawapan tu sekali dengan tunjuk substitution. So substitution untuk limit mesti tunjuk, walaupun substitute tu substitute kosong ataupun dekat sini awak boleh congakkan sebab awak kan bijak. Boleh congak 3 tambah 3 je. Congak je lah kan dapat 6 tapi mesti tunjuk substitution. Kita tak tahu otak pemeriksa setiap semester tu macam mana. Kita tak boleh nak kata familiar, bukan generalize kata oh dia dah pandai ni so dia boleh ni. Tidak. Semua step mesti tunjuk lah. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya. Saya zoom out jika ada nak screenshot awal. Takutlah dia belum buat lagi. Okay, settle screenshot, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, so again lagi sekali kita check. Bila kita substitute 2 dalam kita punya X. So masukkan 2 dalam X dan X kita akan dapat 1. Dia tak cantik lah, dia tak cantik. So dapat per kosong kan. So apa yang kita boleh buat dulu kat sini adalah kita try samakan dia punya denominator dulu. Bila ada pecahan macam ni, always try samakan denominator. Apa tadi? Oh, saya nak tukar pen. So kita ada limit X approaching 2. Samakan denominator adalah ke sana, yang bawah darab each other. Okay, so kita ada kat bahagian atas x squared minus 4 minus 4 multiply kurungan x minus 2. So tolong jangan tulis kurungan. Kebanyakan pelajar akan tersilap bila dia lupa buat kurungan. Okay, so bahagian bawah kita darabkan saja each other. X minus 2 dengan x squared minus 4. Okay, so always expand yang atas sahaja. Jangan sesekali expand yang bawah. Saya tulis nota kat sini. Expand atas sahaja. Jangan expand yang bawah. So, kita settlekan yang bahagian atas. So, kita ada x squared tolak 4x. Kita ada tolak 4 tambah 8.
So kita ada positif 4. Ni saya terus kira Yang bahagian atas tu, so x squared tolak 4x tambah 4. And then over dekat bahagian bawah ada x minus 2. Okay, so dekat sini, saya nampak saya pakai highlight warna orange. X squared minus 4 ni pun kita boleh factorize. Factorize tu maksudnya dia boleh dapat x minus 2, x plus 2. Untuk x squared minus 4 tu, saya highlight orange supaya awak dapat refer dia benda yang sama. Okay, so kemudian yang bahagian atas, saya highlight guna warna purple pula, yang bahagian atas ni pun boleh lagi factorize. So as long as setiap perubahan tu bila awak substitute dapat kosong per kosong, factor ataupun expand. Okay. So yang warna purple tu bila kita factorize, so bawah ada x minus 2, x minus 2, x plus 2. So kalau nak gabung x minus 2 tu, kita boleh gabung jadi x minus 2 square, x plus 2. Okay, so yang bahagian atas tu kita ada x minus 2. Bila kita factorize, ada satu je nilai x yang awak dapat. So macam mana kita nak buat dia jadi kuadratik sebab dia datang daripada kuasa 2 kan. So kita tambah sahaja square dekat situ. Letak je square. Kemudian terus je potong mana yang boleh potong. So kita tuliskan balik apa yang tinggal. So dekat atas tu ada 1, dekat bawah ada x plus 2. So kita substitute, mesti tunjuk substitution. So kita dapat 1/4. Okay, so markah dia dekat mana? Markah dia ada dekat sini. Sini, masa kita samakan denominator. Kemudian kita dah factorize. Kita dah factorize dengan cantik. So dia nampak factorize tu kan. And then dekat sini, simplify. Seterusnya substitution dan jawapan lah dekat sini. 4 markah. Okay, so saya zoom out jika ada yang nak screenshot. Saya sedaya upaya try habiskan awal kurangkan membebel saya. Okay, so kita pergi ke soalan apa ni Soalan 2 Soalan B. Soalan B ni sangatlah senang. Ini adalah lebih kurang tutorial question. Kalau ingat kita buat ni tutorial question soalan 12. Okay, so apa yang kita buat pertama sekali adalah apply property. So kita apply property, bagi property tu dekat semua orang. Okay, so kita bagi property dekat atas. Fx tambah 3. Okay, so kita buat macam ni, bagi seorang kat atas, seorang kat bawah. Lepas tu, kita operate bahagian bawah tu, sebab bahagian bawah ni, 5 ni boleh masuk dalam X ni. So, kita nampak dia, limit X approaching 5, 3. So, kita ada 5 tolak 7. So, kita bawa 5 tolak 7 tu pergi ke sebelah sana. So, bahagian kiri kita ada limit Fx tambah 3. So, kita ada 2 darab negatif 2 kan. Okay, so seterusnya pindahkan 3. Senangnya soalan ni. Kenapa soalan PPG senang-senang? So kita ada negatif 4 tolak 3. So kita dapat jawapan dia negatif 7. So hopefully semua orang dapat buat yang ni lah sebab yang ni senang gila. Okay, so satu saat kita nak screenshot. Zairin nak tanya soalan ke? Sebab macam turn on mic. Saya yang tak dengar ni. Saya naikkan volume saya. Oh, tak jadi. Okay. So, kita sambung ke soalan seterusnya. Soalan 2. Soalan A. Soalan 2A dia suruh cari the following limit lah. Again, bila kita masukkan 4 dalam X tu, kita akan dapat 0/0. Okay. So, ini adalah case 0/0. Di mana kita nampak ada set dekat situ. Obviously, kena darab dengan conjugate. So, kita try darab dengan conjugate untuk bahagian atas tu lah. So, saya nampak soalan-soalan yang ada dekat soalan PPG ni, dia gabungkan sekali mana yang conjugate, mana yang kena factorize di atas dan di bawah sekaligus. Bijak So, limit X approaching 4. Saya salin balik soalan ni. Over X squared minus 16. So, saya nak darabkan dengan dia punya conjugate. So, tukar sahaja sign yang di bahagian tengah. Okay, so next step adalah kita darab conjugate tersebut. So, dalam kelas saya C5, 6, 7, 8. Banyak kali saya ajar shortcut untuk conjugate. Bila kita ada A minus B, A plus B, kita akan guna A squared minus B squared. Ini shortcut untuk darab conjugate lah. Okay, so identify your A and B. Okay, so kita sambung limit X approaching 4. So, bahagian atas kita punya A adalah 4. So, 4 squared minus B squared. So, kita punya B adalah set. So, set X tambah 12 kena square. So, kita nampak A squared tolak B squared.
Okay, so kita akan expand again. Kalau conjugate ni expand orang yang ada conjugate sahaja. Yang tak ada kaitan dengan conjugate jangan expand. So yang tak ada kaitan tu adalah orang kat bawah tu lah. X squared minus 16 darab dengan 4 tambah cert. So kita settlekan yang di atas dan di bawah. So yang di atas ni kita ada 16 tolak X tambah, bukan tambah tolak. Okay, so kenapa tolak 12? Sebab negatif ni bila kita masuk dengan positif 12 tu jadi tolak. So kena hati-hatilah. Ini pun pelajar selalu cuai. Okay, so yang dekat bawah ni, okay. Saya nampak ada opportunity untuk bahagian atas ni. Nampak tak? Kita ada 16 tolak 12. Dia jadi 4 kan? Okay. So, bila dia jadi 4 dan saya nampak opportunity dekat sini, X squared tolak 16 ni, kita boleh faktor jadi X tolak 4, X tambah 4. Okay, so kalau tak percaya, tekanlah kalkulator. So, saya tulis kat sini, X tolak 4, X tambah 4. So, darab dengan 4 tambah cert, X tambah 12. So, saya guna highlight merah. So, korang nampak relation dia, siapa yang kena tukar jadi apa. Okay, so yang bahagian atas tu, bila kita simplify, kita akan dapat negatif X tambah 4. Tapi dekat bawah, X tolak 4. X tambah 4. 4 tambah cert. Okay, persoalannya dah boleh potong ke belum? Belum kan? Sebab 4 tolak X yang dekat atas ni, negatif X tambah 4 ni, tak sama langsung kalau kita buat kurungan macam ni. Tak sama langsung dengan mana-mana yang ada dekat bahagian bawah. So, belum boleh cancel. Jadi, dia masih kosong per kosong. So, apa yang kita boleh buat adalah, always pisahkan negatif daripada X tu. Pisahkan negatif daripada X. So, kita fakturkan dia. Caranya begitu. So, limit X approaching 4, pisahkan negatif, buat kurungan. So, kita ada X minus 4. So, sepatutnya dah nak hujung SEM ni, dah pandai dah nak fakturkan. Bukan masih terkial-kial lagi. Kurangkan membebel. Okay, so kat sini kita dah boleh nampak lah orang yang boleh kita potong adalah X minus 4. So, tuliskan balik apa yang tinggal, substitute nilai limit dan dapatkan dia punya jawapan. So, dekat atas ada negatif 1, dekat bawah ada X plus 4 dan juga 4 plus Z. Oh, makin buruk tulisan aku. Okay, so substitute kan 4 tersebut. So, kita ada 4 tambah 4 kurungan pertama dan 4 tambah 16 di kurungan kedua. Okay, so dekat atas ada negatif 1, dekat bawah ada 8 darab 8 lah, which is 64. Okay, so saya harap anda mendapat fahamlah kefahaman jalan kerja yang saya buat ni. Jika ada yang tak faham, tolong tanya. Ada ulang balik dekat barisan berapa tu? Ulang balik dekat highlight yang warna apa tu? Saya tak ada masalah pun nak ulang. Ulang sekali tak ada masalah lah. Ulang 100 kali nak kena marah lah. Mudah terhibur tu budak tu. Okay, so dan screenshot kita pergi ke someone wants to join je lah. Ke soalan B. So soalan B sini bila kita check dan bila kita substitute kita dapat infinity over infinity. Okay. So infinity over infinity adalah case. So kalau student kelas saya ajar ikut case. Infinity over infinity adalah case 5. So kita akan bahagi semua orang dengan X yang paling tinggi dekat bahagian bahagian bawah. So bawah paling tinggi adalah X kuasa 3. Bahagi semua orang dengan X kuasa 3. So, limit X approaching negative infinity, bahagikan semua orang dengan X kuasa 3. So, X kuasa 3, kalau boleh congak, teruslah congak. Tapi, akan ku tunjukkan juga satu persatu. Saya laju sangat ke? Tak kan? Okey kan? Nanti laju cepat habis lah. Okay, so kita simplify selepas kita substitute. Selepas kita bahagi X cube tu, so 4 over X cube remain the same. And then 2X over X cube akan dapat 2 over X squared minus 1 over. And then 2 plus 1 over X cube. Okay. So, kita try substitute infinity lagi sekali. So, kita akan dapat kebanyakannya adalah nombor over infinity. So, bila kita ada nombor over infinity, benda ni akan approaching 0. Okay. So, kita terus tuliskan siapa yang jadi kosong dan siapa yang kekal sebagai nombor 1 atau 2 yang ada kat situ lah. So, kita tulis kosong tambah kosong tolak 1 over 2 tambah kosong. So, kita dapat identify dekat sini. Orang yang saya highlight ni, hijau ni, dia akan jadi kosong bila dia masuk infinity. Sebab benda yang saya cakap ni, bila dia over infinity, mesti akan approaching 0. Bila approaching 0, kita assume dia equal 0 saja. Macam tu. Okay, so kita akan dapat jawapan kita adalah negatif 1/2. Kalau dapat soalan macam ni, kira bonus lah sebab senang. Oh lah, tadi lupa bagi tahu markah-markah dia tak apalah. Yang penting kita tahu macam mana cara nak buat dia dan kita lengkap jalan kerja tu. Sebab matrik ni dia sangat mementingkan
flow jalan kerja, bukan hanya sekadar final answer. Kalau nak final answer je baik kau tanya ChatGPT kan, ataupun kau tanya je lah kalkulator online. Benda sekarang semua canggih. Kalkulator online banyak. One of the website yang saya suka adalah Simbolab. Nah, ChatGPT tak main. Okay, so dan soalan 2B, kita pergi ke soalan 3. Oh, dah nak habis, yes. By the way, saya zoom-zoom ni kan, awak tak nampak kan peserta jemputan yang ada kat sini. Then saya zoom out sikit. Dekat soalan ni tadi, oh tak ada peserta jemputan. Dekat sini, gitu, artis jemputan. Seterusnya, itu artis jemputan saya. Dia sekarang dah makin tak best. I don't like him. Tapi kita letak je. Setelah yang ni tadi tak ada peserta jemputan lah. Kita tengok ada ketak kat sini. Oh, my ex-boyfriend. Okay. Suka. Okay. Okay, bye-bye. Saya nak zoom. Okay, so kita pergi ke soalan 3. Syafi'i, siapa Syafi'i? Okay, so soalan 3 dia bagi GX adalah 4X over X squared minus 9 dan soalan tanya apakah vertical asymptote dia. Nah, ketahu-ketahu juga je Dania Izzati. Fokus balik. Ambil balik pen. Okay, so macam mana nak cari vertical asymptote dia? Okay, so cari vertical asymptote memang senang. Okay, tapi bila melibatkan kawasan bahagian bawah tu ada set, cara paling mudah kita nak buat adalah kita cari domain dia. Domain ni maksudnya kawasan yang sesuai untuk set tersebut. Bila melibatkan set, bila melibatkan set. Sebab set ni specialnya adalah dalam set mesti sentiasa positif. Sebab kalau dalam set ada negatif, contoh negatif 1, dia akan jadi apa? Imaginary. Benda tu tak wujud. Seperti boyfriend awak dan girlfriend awak. Tak wujud. Okay? So, kita tak nak negatif. So, kita check domain dia untuk X squared plus 9. So, saya buat kat sini. Sebelum saya cari vertical asymptote, check domain. So, dalam set mesti sentiasa positif. Kosong boleh. Negatif 1 tak boleh. So, X squared minus 9 ni mesti greater 0. So, ini berbalik kepada chapter 2. Sebab X squared minus 9 ni, bila kita faktor, kita dapat X plus 3 dengan X minus 3. Macam mana tulis X aku ni? X minus 3 greater equal 0. So, dekat sini awak kena buat table of sign ataupun kalau malas buat table of sign, guna graphical lah. Ini graf senyum kan? So, graf senyum. So, dia potong dekat X negatif 3 dan juga X positif 3. So, kita tengok dekat X tambah 3 tu dapat negatif 3 sini. And then X tolak 3 dapat positif 3 sini. Dan kita nak benda ni positif kan. So, bila positif, dia nak lebih besar daripada kosong. So, lebih besar daripada kosong, kita ambil kawasan yang atas ni. So, dekat sinilah kita tahu kita hanya perlu check dekat bahagian 3 daripada kanan dan juga negatif 3 daripada kiri. Dekat situ je kita kena check sebab dekat bahagian yang tengah, saya highlight warna purple ni, dekat bahagian tengah ni, kita tak nak dia akan bagi imaginary. Okay? Faham Contoh kalau saya masukkan 2 dalam contoh sebelum 3 kan ada nombor 2 kan. So kalau saya masukkan 2 dalam saya punya X, set X squared minus 9 ni, saya akan dapat I, imaginary. Kita tak nak benda tu. So saya check siap-siap. Tapi tak salah pun kalau awak check limit 3 daripada kiri, contohnya. So awak akan dapat undefined lah, itu je pun. Okay, so kat sini saya ajar macam mana nak shortcut jalan kerja dia jika soalan tu melibatkan pembawah ada set. Kalau pembawah tak ada set, awak still kena check kiri dan kanan. Ingat pembawah ada set mesti check dia punya domain like this. Kalau bawah ada set. Tapi kalau bawah tak ada set, mesti check both ways. Kiri dan kanan, mesti check. Okay? Understood? Saya cakap atas angin je ni. Awak tulis guna bahasa sendiri dalam nota awak. Okay, so now kita cari dekat kawasan yang terlibat sahaja. So, saya tuliskan, saya cari soalan A, vertical asymptote. VA tu adalah vertical asymptote. So, saya cari limit X approaching 3 daripada kanan dahulu. So, saya cari di kawasan sini, anak panah biru ni. Okay, so 3 daripada kanan untuk function 4X over set X squared minus 9. And then you substitute calculator lah. Ini yang 0001 dengan 9999 tu. Awak check, tekan dalam calculator. Kalau daripada kanan, macam mana nak tekan? Yang 001 ke yang 999. So, bila awak substitute calculator yang ni, awak akan dapat positive infinity. And then kita check untuk limit X approaching negative 3 daripada kiri pula. Okay, negative 3. So, tengoklah dekat graf tu negative 3, kawasan hijau daripada kiri. Okay, kita masukkan function kita for X over X squared minus 9. So, dekat bahagian negatif sini pun awak kena hati-hatilah masa awak masuk kalkulator tu 001 ke 999. Kena hati-hati. So, bila awak masukkan dalam kalkulator, nampak nombor negatif yang besar. So, kita terus tulis negative infinity. Okay, so dekat sini kita dapat simpulkan bila jawapan dapat infinity, tak kisah positif ke negatif, boleh je terus buat kesimpulan. Vertical asymptote R X equals 3 and X equals negative 3. Mesti tulis kesimpulan. Kalau nak buat karangan tulis kesimpulan tu pun tak ada masalah, dipersilakan. Mesti tulis ayat kesimpulan tu lah. Okay, so kita pergi ke soalan B. Soalan B ni cerita dia panjang sikit. Ada. Kejap sikit. Awak tengah belajar ke tu?
Belajar bagus-bagus. Okay, so kita pergi ke soalan B. Soalan B dia suruh determine limit x approaching negative infinity dan juga approaching positive infinity. Hence, state the horizontal asymptote. So, bila soalan cakap hence, maksudnya mesti guna previous information. Itu yang penting lah. So, kita kita jawab dulu permintaan dia. So, limit x approaching negative infinity untuk gx. So, kita masukkan terus 4x over third x squared minus 9. So, bila kita melibatkan third x squared, ini adalah special case dalam case 5 ni lah, infinity over infinity. Ni kita substitute ni dapat infinity over infinity kan. So, kita kena bahagi dengan nilai x yang paling tinggi dekat bahagian bawah, betul? Tapi sebab dia ada set x squared, so ini adalah special case. So, special case-nya adalah awak kena keluarkan, saya padam tadi sebab tak cantik. So, keluarkan x squared daripada sistem, so awak akan ada 1 tolak 9 x squared dekat sebelah tu. So, by property of set, sebab diorang ni kan share set yang sama kan. So, by property of set, dia boleh asing payung set tu. Macam tu. Okay, so ingat balik property set lah. Saya tulis kat sini, in case ada yang lupa. Jika dia berdarab A darab B, kita boleh asingkan. Tambah tolak tak boleh asing hanya darab dan bahagi saja yang boleh asing. Okay, so daripada set x squared tu, dia akan jadi modulus. Benda ni, set x squared akan jadi modulus. So, kita define modulus kita ada positive x dan negative x. Positive x untuk x greater 0, negative x untuk x less equal 0. So, kita tengok kita punya dekat sini, bila x greater 0 maksudnya x approaching positive infinity dan x less than 0 maksudnya x approaching negative infinity. So tengok dekat soalan kita x approaching negative infinity. So kita akan ambil negative x menggantikan set x squared yang ada dekat situ. Okay, sebelum kita bahagi, kita ganti dulu set x squared tu. So kita ada 4x. So set x squared tu ganti dengan negative x. Itu maksud saya. Selagi ada x, selagi tu kena tulis lim. Okay, so now kita boleh bahagikan dengan nilai x yang paling tinggi dekat bahagian bawah, which is x kuasa 1 tu lah yang warna merah. Okay, so kita bahagikan semua orang, kita akan tinggal, saya terus simplify ya. So 4x bahagi x akan dapat 4. Over, so orang yang kat bawah ni dia akan bahagi sekaligus. Macam ni saya tulis naik. Dia bahagi sekaligus macam ni. So x ni habis. So bila habis, kita tulislah apa yang tinggal. So limit x approaching negative infinity 4 over set 1 minus 9 over x squared. So kita try, selepas kita dah cancelkan yang kat sini, kita tukar jadi negative x, kita dah cancelkan x tersebut. So kita try masukkan infinity tu dan kita dapati orang yang saya highlight hijau ni akan jadi kosong. Sebab dia je yang dapat 9 over infinity. Okay, so kita masukkanlah 4 over set 1 tolak kosong. Lepas tu kita tekan calculator. So kita akan dapat 4. Okay, tu baru satu soalan. So, permintaan seterusnya adalah limit x approaching positive infinity. Yang ni saya kasih berambus ke sana tu sekejap. Okay, so limit x approaching positive infinity pula. Okay, positif dan negatif. Untuk 4x over x squared. Ni sebab kita dah ni kan bendanya sama je. So, basically dia punya jalan kerja, copy je yang sebelah. Kalau awak pakai tablet, buatlah copy lepas tu paste. Cuma dekat bahagian limit x approaching positive infinity, dekat bahagian set x squared tu, kita akan ambil positive x. Sini, ambil positive x, bukan negative x. Sebab limit kita sekarang adalah x approaching positive infinity. So, kita ambil x. Daripada definition buka modulus tadi ni, kita ambil yang hijau tu. So, kita tuliskan balik. And then kita bahagi semua orang dengan x. Kita boleh terus jump pergi conclusion yang kita dapat tadi. So, kita ada 4 over 1 minus 9 over x squared. Boleh daripada sini ke sini boleh. Dapat dia 1 markah. Okay, so seterusnya kita substitute saja. La haula wala quwata illa billah. Sekejap saya settlekan yang ni dulu. So 1 tolak kosong sama dengan 4. Okay, so tak ada seorang pun yang betulkan saya tadi. Saya tertinggal dekat bahagian kiri sini. Saya pakai pen warna purple. Negatif, saya tertinggal negatif. Astagfirullahaladzim. So jawapan kita kat sini adalah negatif 4. Ish. Kau dengar ke tak aku cakap ni? Selalunya student saya rajin betulkan saya. Madam, tertinggal negatif, madam. Okay, so kita dapat approaching negative infinity adalah negatif 4 dan approaching positive infinity adalah 4. Okay, so kita dah settle. Lepas tu soalan kata hence, state. So bila dia cakap state tu maksudnya awak kena tulis dia. Tak ada jalan kerja apa-apa, state. Kalau dia cakap find, yang tu baru ada jalan kerja.
Okay, so state horizontal asymptote. So daripada sini kita boleh simpulkan yang horizontal asymptote, nak cari horizontal asymptote kan kita approach positive dan negative infinity kan. So dalam kelas saya, specifically saya dah bagi tahu. Tak kisah nilai dia sama ke tak sama ke, kalau sama maksudnya ada satu nilai. Kalau approaching tu tak sama jawapannya, maksudnya dia ada dua nilai. So sekarang ni jawapan daripada kiri tak sama dengan jawapan yang daripada positive infinity tu kan. Sorry, daripada negative infinity tak sama dengan jawapan positive infinity tu. Tak apa, maksudnya dia punya horizontal asymptote dia ada dua, iaitu y sama dengan negatif 4 dengan y sama dengan 4. Macam tu. Sebab ini bukan continuity. So dia tak kisah. Okay, so saya tengok dekat soalan ni dia tak ada langsung tanya pasal sketching graph. Okay, mungkin dia malah nak menyakitkan kepala sangat kot. Yang ni je pun dah sakit kepala kan. Okay, so kita pergi soalan 4, soalan yang paling senang. Oh, macam boleh habis awal ni. Tapi ada quiz. Hihi. Yang before this, cikgu tu buat tak quiz? Cuba jawab dekat chat. Siapa yang datang 2 minggu lepas, cikgu tu buat tak quiz? Oh, buat. Okay, thank you. So, kali ni nak buat ke tak? Tak, madam, tak. Apa, Akil? Tak, madam, tak. Oh, okay. So, nanti saya fikir nak buat ke tak. Sebab sekarang pukul 11 kan? Awal lagi. Sama lah. Okay, so kita pergi ke soalan 4A. Diberi fx adalah seperti itu, so dia suruh cari limit x approaching 2. So soalan kedua dia adalah, saya tanda ni soalan pertama, yang ni soalan kedua. Seterusnya dia tanya, adakah fx continuous dekat x sama dengan 2? Okay. Yang pertama sekali adalah, bila soalan ni tak ada bagi tahu direction like this. Okay, so dia tak ada bagi tahu direction dan dia melibatkan modulus, macam biasa, define modulus tersebut. So bila kita define modulus, buka modulus yang positif and then negatif. And then x approaching pula. X greater to dengan x less equal to. Okay, so kalau ada yang tanya, harapnya tak ada. Macam mana dapat x greater to? Macam mana dapat x less equal to? Tanya cikgu awak balik. Cik lupa. Okay, so daripada sini, kita masukkan dalam kita punya function lah. Okay. So, kita buat satu number line. Okay, so ada dua. So, kalau kita ada dua ke kanan, kita akan ambil bukaan x, bukaan modulus yang positif. So, ini adalah function x squared tambah x tolak 6 over x tolak 2 sahaja. So, bila kita ada x less than negative 2, so function dekat sini adalah x squared plus x minus 6 over negative x minus 2. So, itu caranya lah. So, dari sini kita dapat tahu function mana yang approaching from right dan approaching from left. So, sekarang kita cari limit x approaching 2. So, limit x approaching 2 daripada kanan dan limit x approaching 2 daripada kiri. So, awak kena check lah sebelum awak pastikan yang ini limit dia ada. So, kita check dia wujud ke tak. Okay. So, kita masukkan dalam function yang daripada kanan adalah yang purple tu. X minus 2. So, bila kita substitute, kita akan dapat kosong per kosong. Kosong per kosong. So, kita substitute benda yang ada. Substitute. Salah. Kita faktor yang saya highlight hijau ni. So, tekan 8 faktoran di kalkulator. So, kita akan dapat di bahagian atas limit x approaching 2 daripada kanan. So, x minus 2 dan juga x plus 3 over x minus 2. So, kita dah boleh nampak lah orang yang boleh cancel tu adalah x minus 2. Substitute 2 dalam x plus 3. Limit x approaching 2 daripada kanan. Saya tuliskan dulu apa yang tinggal. Okay, so substitute dapat 5. Okay, so method yang sama untuk 2 daripada kiri juga. Sebab tadi kita dah factorize. So, kita boleh terus masukkan yang kita dah factorize siap-siap. Tapi dekat bahagian bawah adalah negative x minus 2. So, kena hati-hatilah masa awak tulis tu. Make sure tak tertinggal negatif. Macam saya tadi tertinggal negatif. Okay, so potong x minus 2 tu. So, kita ada limit x approaching 2 daripada kiri. Negative x tambah 3. So, masukkan 2 tambah 3, so kita dapat negatif 5. So, tengok dekat sini, daripada kanan, jawapan dia 5. Daripada kiri, jawapan dia negatif 5. So, adakah limit ni wujud? So, dia tak wujud. So, kita boleh buat kesimpulan. So, always buat kesimpulan. X approaching 2 only. Dia tak ada kanan, tak ada kiri dah. 2 only untuk function tersebut adalah tidak wujud. So, does not exist. So, kalau ada orang nak tanya, madam, dalam exam nanti boleh ke saya tulis bahasa Melayu sebab tak pandai sangat English? Boleh.
Soalan exam tu je dah 2 bahasa. So tak ada masalah pun kalau awak tulis oh boleh. So does not exist, mesti tulis reason because limit daripada kanan not equal limit daripada kiri. So mesti tulis the reason as well. Sekejap saya zoom out. Okay, so in case ada yang nak screenshot. So daripada sini kita boleh simpulkan apa yang dia nak lah dekat soalan yang kedua tu. Saya highlight warna biru. Ni, soalan yang kedua dia ni. Adakah fx continuous dekat x sama dengan 2? So jika fx continuous, sorry. Saya buat separate dekat sini. So soalan yang kedua tu tadi, adakah dia continuous dekat x? Is fx continuous at x sama dengan 2? So kita kena check yang pertama sekali, adakah f2 ada nilai? Ada nilai tu maksudnya define lah, ada nilai. So f2 dalam function yang dia bagi tadi, jika x sama dengan 2, y adalah 3. So dia dah bagi siap-siap dekat situ. X sama dengan 2, nilai y 3. So kita dapatlah 3 kat situ. Okay, so bagi yang confused, macam mana saya boleh tulis 3 je? Kan y adalah fx. Okay, so nilai ini ni, yang di bahagian sini ni, ini semua nilai y. Okay, so kemudian yang kedua, syarat kedua adalah limit mesti exist. Padahal limit x approaching to untuk fx tadi, dia mesti exist tau. Tapi disebabkan dia does not exist. Kita tulis apa yang kita dapat tadi. So daripada sini, syarat kedua tidak dapat dipenuhi. Maka adakah dia continuous? Tidak. So buat kesimpulan, fx does not continuous at x equal to. Mesti tulis kesimpulan. So jangan daripada yang final kesimpulan yang dekat bawah ni tadi, limit kiri tak sama dengan kanan ni, awak tulis terus assume yang dia not continuous. Mesti tunjukkan syarat mana yang tak dipenuhi. Macam yang saya buat kat sebelah kanan sini lah. Mesti buat macam tu. Okay, so saya zoom out, so boleh screenshot jika ada yang belum buat sampai sini. Okay, so kita teruskan. So soalan B diberi function fx, dia kata determine the value of a dan b jika fx is continuous. So dekat sini dia tak cakap fx tu continuous kat mana, tapi kita boleh assume fx tu is continuous dekat semua timeline x. Maksudnya continuous tu dari negative infinity sampai infinity. Dia continuous dekat semua nilai x yang ada lah. So apa yang boleh kita buat adalah kita manipulate daripada continuity tu punya syarat, kita akan ambil yang syarat kedua, limit kiri mesti sama dengan limit kanan. Okay, so kita tengok dekat kita layout. Alhamdulillah. Saya belum makan tapi saya asyik burp je. Awak dah makan belum? Pergi lah makan. Okay, so kita layoutkan kita punya fx tu dekat number line yang ada. So, kita ada nombor 4 dengan nombor 5. Kalau ikut yang first tu, ax plus 4 adalah x less than 4. So, direction dia ke kiri. So, ini ada ax plus 4. So, kemudian daripada 4 pergi ke 5, functionnya adalah 2x squared. So, daripada 5 ke kanan, function dia adalah 5 tolak bx. So kita akan tengok dekat x4 dulu. Yang saya highlight biru tu. So saya tuliskan saya punya jalan kerja at x equal 4. So limit x approaching 4 daripada kanan mesti sama dengan limit x approaching 4 daripada kiri. Itu adalah syarat continuity. So kita manipulate syarat tersebut untuk cari nilai a dan b. So 4 daripada kanan adalah function 2x squared. Dan 4 daripada kiri adalah function ax plus 4. So terus tuliskan function tu siap-siap sebelah limit dia. Dengan limit masing-masing. Jangan tulis dalam bentuk fx, jangan. Masukkan terus limit yang sesuai. Okay, so kita masukkan 4 dalam x yang ada. So kita ada 2 darab 4 squared sama dengan 4a tambah 4. So kita pusing-pusingkanlah dia, selesaikan dia, kita akan dapat 4a sama dengan 28. So kalau awak jumpa sampai sini, maksudnya okey lah jalan kerja awak tu. Sebab akan ada pelajar, dia try satu kan, stepnya panjang sikit kan. So saya simplify terus macam tu. So kita akan dapat a sama dengan 7. So kita dah jumpa a. Kita manipulate pula dekat bahagian x sama dengan 5 sini. Okay, so at x sama dengan 5. So limit x approaching 5 daripada kanan equal limit x approaching 5 daripada kiri. So kita masukkan function yang sepatutnya. Daripada kanan adalah 5 tolak bx. Daripada kiri adalah 2x squared. Kalau awak rasa awak lebih jelas jika nampak kurungan, buatlah kurungan dekat function awak. Tak ada masalah. Okay, so masukkan x di bahagian yang sepatutnya. So kita ada 5 tolak 5b sama dengan 2 darab 5 kuasa 2. Okay, so pusing-pusingkan dia. So kita akan dapat negatif 5b sama dengan 45. So kita akan dapat b sama dengan negatif 9. Easy peasy lemon squeezy. Okay, so saya zoom out so that awak boleh screenshot jika ada yang belum buat. Okay, so untuk kuis saya nak awak try
Okay, kita bincang soalan 2 saja. Okay, so saya nak semua orang try soalan 2 berpandukan apa yang awak dah screenshot tadi. Apa yang awak dah buat dengan soalan yang macam ni. So tadi saya ada explain kan pasal pembawah, research, cari domain, etc. Okay, berpandukan benda tu, saya bagi masa dalam 10 minit. 10 minit lama sangat awak. 5 minit. Okay, 5 minit. Cuba buat sekejap soalan 2 sahaja. Soalan 2 A dan B sahaja. Oh, gitu. 5 minit soalan 2 A, B. C tak payah. So, saya share dia punya jalan kerja dan pemarkahan sekali. Ni soalan berapa ni? Ni soalan 3. Ni soalan 2. So, soalan 2 ni dia kata the function is defined. Saya minta buat A dengan B kan. So, untuk nyatakan domain macam yang saya ajar tadi. Okay, so untuk pernyataan domain ni actually kena letak equal tu lah sebab tak boleh letak equal, sorry. Tak boleh letak equal sebab dekat bawah cannot equal 0. Kan pecahan tak boleh sama dengan kosong kan. Nanti dia dapat apa? Asymptote. Okay, so sorry, betulkan dekat nota tadi yang ini equal ni. Tadi dekat saya ajar tu ada equal kan? Tak ada equal. Minta maaf ya. Okay, so dapat domain yang sama sebiji macam tadi. Memang saja kasih sama. Okay, so sepatutnya macam ni lah jalan kerja domain awak. Kalau tak familiar dengan graf senyum ni, buatlah table of sign. Table of sign tu yang macam mana? Yang macam tu lah. Buat sini. So yang pertama sekali ada interval. Lepas tu ada x minus 3, x plus 3. Lepas tu dia punya relationship sama ada darab atau bahagi. So interval negatif infinity, negatif 3, negatif 3, 3, 3, infinity. So kalau masih ingat chapter tu, awak ingatlah benda ni. Sepatutnya dah boleh start revision daripada sekarang. Kita tinggal 4 minggu saja lagi sebelum kita habis. So sepatutnya awak dapat nanti ending dia positif, negatif, positif. So sebab kita nak greater 0, so kita ambil kawasan yang positif. So compare lah dengan highlighted area tu, memang kawasan yang sama lah. Okay, so kita akan ambil 3 daripada kanan dan juga 3 daripada kiri. So yang 3 daripada kanan tu akan dapat negatif infinity. Dan 3 daripada kiri tu akan dapat positif infinity. So kita boleh buat kesimpulan 3 dan negatif 3 adalah vertical asymptote kita. So boleh nampak markah dia tadi dekat sini, satu je lah markah untuk domain tu sebab kita nak domain je kan. And then vertical asymptote kat situ ada 3 markah. Setiap limit yang awak cari tu 1 markah. Kesimpulan ataupun final answer kita tu mesti tulisan ni kesimpulan ataupun final answer kita. Kita tak boleh tinggal dalam bentuk limit-limit tu saja, tak nak. Okay, so kalau ada orang yang cari horizontal asymptote, tajuk tu salah Kalau ada orang yang cari horizontal asymptote, it's like that. Okay, so benda yang sama lah. Cuma yang ni dia guna method lain. Dia tak guna method yang set x squared tu. Okay, so apa pun method yang awak guna, approaching positive dapat negative 1, approaching negative infinity dapat positive 1. So kita ada 2 juga horizontal asymptote kita. Okay, so kalau ada pelajar saya yang download quiz tu dan dia buat semua soalan, boleh hantar jawapan kat saya jugalah untuk check. Okay, in case nak check. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Alhamdulillah kita dapat habiskan awal. Jangan bagi tahu orang tau. Kita buat quiz 2 soalan, 1 soalan je. Oh, attendance jangan left. Attendance. Kejap Copy link. Okay, so tengok dekat chat semua orang. Okay, itu kita punya hover message to pin. Okay, pin this message. Saya ada bagi attendance sekarang link. Tolong isi, dah isi boleh left. Thank you so much. Terima kasih. Nanti boleh tanya kawan dekat C5678. Saya sharekan apa yang kita belajar hari ni dekat YouTube.